Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung muka surat 42, betul ya? Iaitu bicara kita tentang para isteri Nabi dan juga memuliakan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah yang akhir itu ada soalan, kalau tak silap, tentang status isteri Nabi yang kebanyakannya adalah janda. Ada tak siapa tanya tu? Sebelah sini, orang sebelah sini. Dia datang dari sebelah sini tanya janda tu. Ada tak? Ingat tak? Ya? Yang tanya pun tak ingat soalan tak? Yang tanya pun tak ingat soalan. Jadi kesemua isteri Nabi adalah janda. Ya, kesemua isteri Nabi adalah janda. Kecuali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lebih kurang begitu tak Itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, sayyibatin wa abkara. Sayyibatin janda, abkara anak dara. Ya. Ini dalam surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim sebut Allah Ta'ala akan tukar, ya. Asa moga-moga Allah Ta'ala ayyubdilahu khairan. Allah Ta'ala boleh tukar isteri Nabi itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalakkan, in talaqakunna ayyubdilahu khairan minkunna muslimatin mu'minatin. Kalau Allah, kamu talakkan isteri kamu, wahai Nabi, kamu talakkan, moga-moga Allah Ta'ala gantikan mereka, kamu semua tu, isteri kamu yang telah ditalakkan tu, dengan wanita yang lain, muslimatin, muslimat, mukminat. Di ujung ayat tu sebut sayyibatin, sama ada janda, wa abkara, sama ada anak dara. Dan hakikatnya kebanyakan ataupun kesemua isteri Nabi adalah janda, kecuali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kita hari ni kalau anak kita nak kahwin janda, okey ke tak okey? Okey. Biasa. Biasa marah kan. Tak ada perempuan lain ke kan? Maknanya persepsi masyarakat kita tu dia pandang rendah sikit, dia pandang buruk sikit, ya. Sedangkan tak ada salah apa pun. Sama ada dia janda ke bukan janda ni tak ada salah apa pun. Kan? Kadang-kadang janda sebab mati suami dia. Kan? Kadang-kadang sebab cerai. Apa sebab cerai? Kerana suami dia penagih dadah dan sebagainya. Dia ada hak. Ya, nak cerai, nak fasahkan perkahwinan. Islam bagi ruang kepada wanita kalau ada masalah. Suami itu ada masalah, ya. Al-uyub, keaiban-keaiban, kecacatan-kecacatan yang ada pada suami itu
mengharuskan wanita untuk minta fasakh. Ya. Misalnya disebut dalam kitab, kalau suami itu ada penyakit al-unnah, mati pucuk, minta fasakh lah, cari lelaki lain. Maknanya dalam Islam tu dia bagi ruang, bukan duk tahan, sabar, ya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk dalam riwayat hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan seorang perempuan. Malam pertama tu Rasulullah tengok di tepi bahagian perempuan ni ada bayadan, ada putih-putih. Penyakit sopak kot, ya, penyakit sopak, ataupun penyakit kusta, sopak lah, Jadi bila dah penyakit tu, maka Rasulullah kata ilbasi siyabaki. Riwayat sebut pakailah balik baju kamu, walhaqi bi ahliki, baliklah ke rumah ahli keluarga kamu. Rasulullah suruh balik ke rumah, Rasulullah ceraikan. Pasal apa? Qad dallastum alayya. Rasulullah bagi tahu ahli keluarga perempuan tu, kamu telah menipu aku. Kamu tak cerita betul-betul kata perempuan ini ada penyakit sekian. Ya. Maknanya Rasulullah memfasahkan perkahwinan, ya. Maknanya dalam Islam lelaki pun boleh minta fasakh, ya. Wanita pun boleh minta fasakh kalau ada masalah, ya. Jadi kalau perempuan tu janda tak ada masalah pun, ya. Tak ada masalah pun. Ini dalil daripada Al-Quran, sayyibatin wa abkara, ya, wanita janda ataupun wanita anak dara. Baik, kemudian kita masuk bab pagi ini, iaitulah memuliakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu lagi manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah memuliakan ahli keluarga Nabi. Kerana nas Al-Quran menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Hanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak liyudhhiba ankum, untuk menghilangkan daripada kamu. Allah Ta'ala kehendak menghilangkan daripada ahli keluarga Nabi ar-rijsa, kekotoran. Kamu tu ahlul bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam Al-Quran dia sebut, bila sebut tu dia jadi satu perkara dasar, ahlul bait. Ahla makna ahli lah, ahli al-bait. Bait mana apa? Rumah. Ahli rumah. Maknanya ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Allah berkehendak menghilangkan daripada ahli keluarga Nabi ar-rijsa, kekotoran. Maknanya mereka ni tidak ada kekotoran, tidak ada akhlak kotor, tidak ada perbuatan keji, tidak ada niat yang tidak baik, dengan sebab Allah sudah menyucikan mereka. Wa yutahhirakum tathhira, dan Allah Ta'ala berkehendak menyucikan kamu dengan sebenar-benar suci. Jadi dua ayat lah, dua perkataan, ya. Untuk ahli bait ni liyudhhiba, untuk menghilangkan, wa yutahhira, dan untuk menyucikan. Wa yutahhira, menyucikan, ni menghilangkan, ni menyucikan. Kemudian cuci ni pula, sungguh-sungguh cuci ni, tathhira. Sungguh-sungguh cuci ni, bukan main-main ni, bukan sikit-sikit, tathhira. Ya, pasal dalam Quran sebutnya ni. Kalau dia tak sebut itu, suci, tapi dia mungkin tak berapa kuat sangat. Tapi bila dia ulang balik tathhir ni yutahhir jugalah, samalah perkataan dia. Tahara yutahhiru tathhir. Ya,
Jadi dia sebut ni pasal apa? Untuk menguatkan makna dia. Ya. Untuk menguatkan makna. Sebab dia maf'ul mutlak, dia nak kuatkan makna ni, dia ulang balik. Wa yutahhirakum tathira. Menyucikan kamu dengan sebenar-benar cucian. Jadi maknanya ahli keluarga Nabi, hati mereka, niat mereka baik, Allah Ta'ala cucikan. Akhlak mereka baik, kerana Allah Ta'ala dah hilangkan kekotoran daripada akhlak mereka dan sebagainya, ya. Ini dengan nas daripada Al-Quranul Karim. Dan ketika mana berselawat, ya, ketika mana berselawat, kita sebut selawat ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berselawatlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Ya, ada ali keluarga. Jadi surah Ali Imran, surah Ali Imran. Jangan baca surah Al-Imran. Surah Al-Imran tu salah. Yang lain tu Al-Baqarah, Al-Fatihah, paling An-Nisa. Tapi yang Imran tu surah keluarga Imran. Surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Jadi kalau baca surah Al-Imran, dia hilang makna keluarga tu. Jadi kena sebut surah Ali Imran. Jadi Ali makna keluarga. Jarang kita guna ni. Biasa kalau kita mengaji bahasa Arab, keluarga kata apa? Siapa mengaji bahasa Arab ni? Keluarga, keluarga. Datuk. Apa tunjuk tu? Usrah. Kan? Usrah, biasa kita kata usrah, keluarga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala usrah Muhammad. Usrah tu keluarga. Satu lagi ailah, keluarga juga. Tapi yang ni dia guna ali. Kerana keluarga orang mulia-mulia ni dia guna ali. Orang hebat-hebat dia guna ali. Ali Muhammad. Jadi tak kata wa ala usrati Muhammad. Ada. Walaupun makna sama ya, usrah pun keluarga juga kalau kita terjemah. Tapi perkataan ali ni untuk orang yang mulia, untuk orang yang ada pangkat, ada kedudukan, ya. Kalau di Arab Saudi tu kalau dia alu syekh, keluarga syekh. Mana ada syekh tu orang besar di Saudi, alu syekh. Orang tahulah keturunan siapa dan sebagainya. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat ke atas Nabi. Kita tengok selawat kita ni, kita tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya kita meminta kepada Allah. Ya Allah. Itu selawat yang sebenar ni. Ya Allah, berselawatlah ke atas Muhammad. Cucurilah rahmat ke atas Muhammad. Jadi isi selawat ialah minta kepada Allah untuk Nabi. Isi selawat minta kepada Allah untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah berselawat, Allah mencucuri rahmat ke atas Nabi. Dia mesti ada minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Kalau tak ada minta kepada Allah, dia tak jadi selawat. Dia tak jadi selawat. Sebab ada ajaran dia ajar minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah.
Khuz bi yadi. Ya. Ini bukan selawat ni. Ya Rasulullah. Dia tak minta pada Allah dah. Dia kata wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah. Selawat dia mesti minta pada Allah. Tapi ada ajaran kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Adrikni ya Rasulullah. Khuz bi yadi, ya, peganglah tanganku. Itu bukan selawat. Jadi kalau kita baca, kita tak dapat pahala selawat. Kalau kita baca yang ni tak dapat pahala selawat. Ya. Tak dapat pahala. Orang pesan baca sehari 100 kali, 200 kali, rugi je pasal tak dapat pahala selawat. Ya. Satu. Yang kedua, bimbang-bimbang kita dah tak berdoa pada Allah, minta kepada Rasulullah. Bimbang-bimbang. Sebab ada ulama kata haram. Bimbang-bimbang. Bimbang-bimbang. Jadi dah tak dapat pahala. Ada ulama kata haram, ada ulama kata haram. Kita bimbang. Jadi rugilah. Pahala tak dapat, 100 kali duk kata sehari, pahala tak dapat, tiba-tiba dapat dosa pula. Jadi ini tak betul ataupun merugikan kita. Kita ambil yang asal. Yang ni yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dalam semayang, selawat atas Nabi ni rukun ke sunat? Saya tak ingat lah, cuma kita baca je. Saya pun baca lah. Tapi sunat ni. Tahiyat akhir. Oh, dia tak masuk rukun masuk rukun tak? Nak perinci kata rukun ke tak rukun? Wa ala ali Muhammad tu rukun, sunat. Datuk Musi rukun ke sunat? Lupa lah. Wa ala ali rukun berdasarkan kata Abu Musi kata rukun. Tak ingat pasal kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh tengok balik lah sama ada rukun Tapi Allahumma salli ala Muhammad tu rukun lah. Tu confirm. Keluarga Nabi tu. Jadi balik tengok dia. Tapi tak apalah, kalau rukun kena bacalah, kalau sunat pun jangan tinggallah, bacalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tambah Sayyidina tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Anak-anak Nabi, cucu Nabi. Kemudian dalam hadis sebut Al-Ja'far, keluarga Ja'far. Keluarga Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Keluarga Ja'far pun dianggap sebagai keluarga Nabi. Apa ni? Ahlul Bait. Kemudian sebut dalam hadis Alu Abbas, keluarga Abbas. Abbas ni bapa saudara Nabi. Dia ada tu, Bapa-bapa yang termasuk dalam Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahli keluarga Nabi, maknanya anak Nabi, cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, ini antara ahli keluarga Nabi. Baik, sekarang ni macam mana sekarang ni ahli keluarga Nabi sekarang ni? Keturunan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ni. Persoalan pertama, ada atau tidak lagi?
Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Turunan Nabi ada. Dia tak putus sampai hari akhirat. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah menyatakan inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencela engkau wahai Nabi Muhammad, yang cela Nabi, yang kutuk Nabi, huwal abtar, itulah orang yang terputus. Al-abtar, putus. Para ulama mentafsirkan yang cela Nabi itu, mereka cela Nabi Muhammad tak ada anak lelaki. Ibrahim mati, Qasim mati, Abdullah mati. Mati kecil. Tinggal perempuan ya. Jadi keturunan Nabi akan habis. Muhammad ni tak lama dah ni. Mereka lawan Nabi Muhammad ni tak lama dah. Dia nak waris pada keluarga dia tak ada dah. Anak lelaki semua habis dah. Allah Ta'ala kata yang cela kamu, yang kutuk kamu itulah yang akan terputus. Nabi keturunan dia tak akan terputus. Jadi sebab tu ada Hasan Husain, Al-Hasani, Al-Husaini tu, keluarga Nabi lah. Cuba cari balik keluarga Abu Lahab ada tak? Ada. Kan? Beriman. Mungkin dia beriman, tapi kami dulu, datuk nenek kami dulu Abu Lahab. Tak ada dah. Payah tak ada jumpa lagi, tak ada. Asalnya habis dah kot. Wallahu a'lam. Abu Lahab ke Abu Jahal ke tak ada. Wallahu a'lam. Tapi zahirnya tak nampak dah mana mereka tu lah yang terputus keturunan Nabi dah. Nabi ada lagi Al-Hasani, Hasan lah, Sayyidina Hasan binti Ali, Sayyidina Husain binti Ali radhiyallahu anhu. Baik, itu dalil yang pertama ya. Keluarga Nabi ada lagi sampai hari ini. Dalil yang kedua, Nabi SAW menyatakan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi adalah daripada keturunan Nabi. Jadi kalau Imam Mahdi akan muncul pada akhir zaman, tiba-tiba keturunan Nabi dah tak ada, nak datang mana? Jadi dia mesti ada keturunan Nabi itu. Ya? Dia mesti ada keturunan Nabi. Jadi keluarga Nabi itu ada. Keturunan Nabi itu ada sampai pada hari ini. Cuma masalah dia, kadang-kadang kita nak kenal tu susah juga ahli keluarga Nabi ni. Kadang-kadang ada yang ambil kesempatan mendakwa diri mereka adalah ahli keluarga Nabi. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Hadis Nabi pun orang boleh tipu. Hadis Nabi pun orang boleh tipu. Reka hadis. Nak dakwa keturunan boleh tak? Boleh. Ya. Sebab dia tahu masyarakat Islam ni memuliakan ahli keluarga Nabi. Jadi macam mana nak dapat kesenangan dunia? Dia pun mengakulah sebagai ahli keluarga Nabi. Jadi itu boleh berlaku ya. Di sinilah tuan-tuan kita memuliakan ahli keluarga Nabi dengan prinsip. Ya. Maknanya kita tak kenal ni ahli keluarga Nabi ke bukan? Ya. Jadi macam mana kita nak berinteraksi? Cara kita nak berinteraksi ialah kita memuliakan manusia. Dia keturunan Nabi ke tak keturunan Nabi ke, kita muliakan manusia. Kenapa? Karena Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan manusia. Kita ni manusia tak? Manusia. Jadi kita hormat sesama kita. Saya anak Nabi, tak apalah.
kita hormat je. Sebagai manusia kita hormat. Baik kita tak tahu dia ni betul-betul keturunan Nabi atau tidak, kita tak tahu. Dia bagi keturunan dia sampai keturunan yang ke-42 contohnya. Tak tahu, kita tengok kertas pun kita tak tahu, saya tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Kan? Jadi tak apalah, simpanlah kertas tu, dia ada bahagian yang akan semak. Yang penting kamu ni manusia, kami hormat sebagai manusia. Simple. Kan? Tak hormat sebagai manusia. Ya. Jadi kita tak ada lah nak maki dia ke, nak kutuk dia. Kan? Tak hormat sebagai manusia. Itu prinsip. La yaskhur qaumun min qaumin, jangan hina satu kaum. Jangan hina. Wala tanabazu bil alqab, jangan duk gelar-gelar yang tidak elok. Semua tu prinsip tu. Ya. Prinsip yang kedua, ya. Prinsip yang pertama hormat. Ya, hormat manusia. Anak cucu Nabi ke, keturunan Nabi ke, tak apa, kita hormat je, senang. Ya. Prinsip yang kedua, semua kita tertakluk kepada hukum agama. Ya, kalau dia kata saya keturunan Nabi, tak ada special apa pun. Tak ada special apa pun. Kalau buat salah, salah. Ya. Kerana apa? Kerana Nabi dah bagi prinsip. Nabi bagi prinsip, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad. Siapa Fatimah binti Muhammad? Anak Nabi. Nabi kata, kalau Fatimah anak aku mencuri, aku potong tangan dia. Nabi bagi prinsip tu. Jadi kalau hari ni keturunan Nabi kita hormat, tiba-tiba dia buat jahat, dia tertakluk kepada agama, kena hukum juga. Kita tak boleh, oh dia keturunan Nabi ni jangan hukum, jangan buat-buat apa, tak boleh. Anak Nabi pun Nabi akan potong tangan. Itu prinsip. Maknanya dia kena patuh kepada agama. Jadi dia bukan lesen. Saya keturunan Nabi, saya buat jahat sikit tak apa, pasal saya keturunan Nabi. Saya senang dapat syafaat Nabi. Tak ada. Tu agama kita dia mudah. Dia ada dasar yang jelas. Dia ada dasar yang jelas. Jadi kita tak perlulah nak apa gembira sangat keturunan Nabi datang. Ya alhamdulillah bumi Malaysia diberkati, keturunan Nabi datang. Keturunan Nabi memang dah ada dah dalam negara kita. Kalau ikut statistik tu, keturunan Nabi ada 2 juta sekarang. Yalah dah 1400 tahun kan. Ada saya dengar satu ceramah ulama tu, dia kata keturunan Nabi sekarang ada 2 juta orang. Kita nak layan special tak mampu kita. Kan? Kita nak layan special lebih-lebih tak mampu. Kita layan macam manusia. Kita layan macam manusia. Jadi yang datang tu keturunan Nabi, tak apa, datanglah. Alhamdulillah, bumi Allah luas, datanglah. Kan? Itu prinsip tu kita jaga. Kalau dia buat salah, kita tetap hukum. Ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, ya, tapi tak dapat dipastikan. Ada satu orang syekh, mengaku keturunan Nabi. Saya tak sebut nama, saya nak ambil pengajaran cerita ya. Syekh ni hebat, bila dia mengajar, dia isap rokok. Isap rokok. Sambil mengajar ni, isap rokok. Ya. Isap rokok. Saya pun bila tengok, kenapa Syekh ni isap rokok? Isap rokok waktu mengajar. Kadang-kadang habis mengajar tu, isap rokok tu. Live. Ada dalam YouTube kan. Kita pun tengok pelik bahasa apa dia isap rokok. Dia keturunan Nabi, katanya dia keturunan Nabi. Tapi banyak ulama tolak, ni bukan keturunan Nabi ni. Ada pertikaian kan. Kemudian adalah satu hamba Allah, dia cerita dia kan. Dia ikut syekh ni kot. Dia kata, ustaz tahu tak kenapa syekh tu isap rokok waktu mengajar?
Kenapa Syekh itu isap rokok? Kita tak tahu. Dia kata Syekh itu isap rokok sebab dia gini Ustaz. Sebab dia Syekh itu dia nampak hati setiap manusia. Orang yang datang mengaji depan dia tu dia nampak ikhlas ke tak ikhlas ke. Dia boleh nampak, dia boleh scan hati orang. Itu hebat dia. Kata orang yang cerita ni, kalau orang tu tipu-tipulah. Dia kata dia nampak hati ni, hati manusia. Sebab tu dia isap rokok. Bila dia isap rokok asap, dia kelabu sikit, dia tak nampak hati orang. Oh, Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Masya Allah dah. Allahu Akbar. Saya ni Allah dah. Ini mengarut lah. Mengarut Tapi ada orang percaya? Ada. Pasal dah percaya Syekh ni keturunan Nabi, jangan main-main. Tapi adakah hisap rokok tu akhlak yang baik? Adakah hisap rokok akhlak yang baik? Budaya kita dia bukan akhlak yang baik, kan? Lepas tu dia dakwah, dia nampak itu dakwaan dia, cerita dia, kalau dia cerita kan. Sedangkan hati manusia ni ghaib. La ya'lamul ghaiba illa Allah, tidak mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita lawak kata dia tahu hati manusia, niat seseorang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ajaran sesat dia guna kaedah itulah. Dia guna kaedah ni. Saya tahu hati tuan-tuan semua ni, saya tahu ni. Saya tahu niat tuan-tuan ni. Cuba tuan-tuan tanya pula, Ustaz cuba bagi tahu apa niat hati saya. Mampu dia tak jawab. Kalau jawab mesti salah. Dia cuma main kat atas permukaan. Saya tahu niat hati tuan-tuan yang datang pada pagi ini. Saya tahu semua. Kalau tuan-tuan tanya, mampu tak jawab, tak berani jawab. Itu cara, modus operandi orang yang nak ambil kesempatan ke atas masyarakat Islam. Baik, kita muliakan ahli keluarga Nabi. Kita sebut nama mereka, sebut dengan hormat. Kita sebut, kadang sebut Sayyidina, sebagai tanda hormat. Kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha sebagai tanda hormat. Baik, tetapi ada ajaran yang terlalu mengagungkan keluarga Nabi. Syiah sebagai contoh sehingga menganggap ahli keluarga Nabi lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara ghaib. Keturunan Nabi mengetahui perkara ghaib. Dia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyeleweng. Sesat. Keyakinan ini sesat. Kemudian ada ajaran menyatakan bahawa keluarga Nabi dizalimi oleh para sahabat. Bergaduh antara keluarga Nabi dengan sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi dikatakan telah berbuat zalim kepada ahli keluarga Nabi. Ini pun tidak benar. Ini pun tidak benar. Karena ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Mereka tidak ada apa kita kata sifat-sifat tidak elok. Takkanlah kita nak kata Saidina Abu Bakar nak zalim kepada anak Nabi. Saidina Abu Bakar dia tak bagi harta pusaka Nabi. Dia ada macam cerita clash sikitlah. Saidina Abu Bakar tak bagi. Anak Nabi Fatimah tuntut. Lepas Nabi wafat, meninggal dunia, Fatimah tuntut harta Nabi. Fatimah tuntutlah harta Nabi kan. Quran menyatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala dah pesan harta pada anak-anak kamu. Lelaki dapat berapa, perempuan dapat berapa. Jadi Saidina Fatimah tuntut. Saidina Abu Bakar dia jadi khalifah, dia tak bagi.
Dia dengki ke? Tak. Dia hasad ke? Tak. Dia marah ke kepada Fatimah? Tak. Habis kenapa dia tak bagi? Sayyidina Abu Bakar tak bagi harta pusaka kerana dia mendengar Nabi bersabda, para Nabi tidak diwarisi. Ayat Quran tu adalah, tapi special sikit, Nabi tak waris apa-apa. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia ikut hadis Nabi. Dia dengar hadis tu. Sayyidatina Fatimah dia tak dengar hadis tu. Jadi dia tengok Quran, dia baca Quran, ada pusaka untuk anak-anak. Dia mintalah. Sayyidina Abu Bakar dengar. Jadi perbezaan di situ. Tapi perbezaan tu bukan sehingga mereka dengki, tak ada. Kerana perbezaan dalil di antara Sayyidina Abu Bakar dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas dia tuan-tuan, kita memuliakan semua ahli keluarga Nabi. Kita menghormati mereka, Sampailah pada hari ini. Hari ini pun kita hormat semua ahli keluarga Nabi, tapi ahli keluarga Nabi juga tertakluk kepada hukum agama. Kalau dia tak tutup aurat, saya tak apa, saya ahli keluarga Nabi, saya dapat syafaat Nabi. Ada tak? Dalam Islam ada double standard? Tak ada, sama aja. Maknanya dosa tetap berdosa. Jadi sebab itu kalau kita baca dalam Quran, wa arsalna Nuhan wa Ibrahim, Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwwata wal kitab, Allah Ta'ala jadikan pada zuriat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kenabian dan Allah bagi kitab. Faminhum muhtad, maka di kalangan mereka zuriat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tu ada yang dapat hidayah, wa kathirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Maknanya keluarga Nabi Nuh pun tak selamat, keluarga Nabi Ibrahim pun tak selamat. Itu nas daripada Al-Quran. Wa kathirum minhum fasiqun, banyak daripada mereka fasik, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Taala bagi kita kefahaman yang benar. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.